Nyanyian lagu negaraku, Sabah tanah airku, dan lagu Pipidi Bofort bersama melakar kegemilangan. Hasrat kami terpatri, amanah dijunjung berintegriti, ikrar dan janji di lubuk nurani, tidak sekali kami mungkiri, tidak sekali kami mungkiri. Hadirin dijemput duduk. Yang berusaha Tuan Haji Kifli bin Haji Kadir, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Pancangan, Pejabat Pendidikan Daerah Bofort. Yang berusaha Intizul Kifli bin Abdul Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Pembelajaran, juga merupakan pengurusi pelaksana Perhimpunan Bulanan Pipidi Bofort bagi bulan Januari tahun 2022.
Yang berusaha Encik Muhammad Said bin Awang Damit, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Pengurusan Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Benjamin bin Haji Atin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Pembangunan, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Turut yang berusaha Encik Awang Besar bin Suran, Pengurusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah, Cawangan Daerah Beaufort. Tuan Haji Malik bin Haji Yusuf, Timbalan Pengurusi Majlis Guru Besar Daerah Beaufort. Juga yang berusaha Tuan Haji Muhammad Makhtar Imam Haji Nur, Kaunselor Berdaftar dan Perundi Motivasi MBK Dynamic Consultant, Kota Kinabalu Sabah. Para pegawai SI Partners, pegawai SISC Plus, para penolong pegawai pendidikan daerah, Kaunselor Pendidikan Daerah, pengarah Kolej Vokasional Beaufort, para pengetua cemerlang, pengetua, para guru besar, para guru, seterusnya anggota kumpulan pelaksana, serta sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Salam PPD Beaufort the Great, bersama melakar kegemilangan. Sekali lagi, selamat datang ke Perhimpunan Bulanan peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bagi bulan Januari tahun 2022 dengan gagasan tema yang dipilih, mendepani cabaran, memacu kemenjadian modal insan cemerlang. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita sama-sama berkumpul walau bersuara secara maya bagi menjayakan majlis yang cukup bermakna pada petang penuh berbahagia ini. Majlis diteruskan dengan bacaan doa oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Sagab bin Musram. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran atas nikmat kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempenah dengan majlis perhimpunan bulanan bagi bulan Januari 2022 pada petang ini, kami pohonkan Engkau ridailah majlis ini. Engkau permudahkanlah perjalanan majlis ini agar ia berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kepada kami keazaman, jiwa yang kental untuk mencapai cita-cita kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggung jawab, serta semangat saling hormat menghormati sesama manusia, agar kami dapat memenuhi amanah dan tanggung jawab dengan sempurna. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan, dan persepahaman di antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat, Sabah hebat katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik, mari bekerja bersama, serta PPD Beaufort the Great bersama melakar kegemilangan, membangun dengan 8 etika kerja. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami pejabat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga pada setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahilah kami kekuatan dan kesehatan,
Kurniakanlah kepada kami kecerdasan minda, kematangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengan itu kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing, dan mampu meningkatkan martabat diri masyarakat dan negara. Peliharalah kami dari segala perkara negatif, fitnah, perselisihan, dan dari segala kejahatan. Lindungi kami dari segala penyakit yang berbahaya, khususnya COVID-19. Semoga kami merasa aman, tenang, dan produktif dalam melaksanakan tanggungjawab kami. Ya Allah, Tuhan yang memberi kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami di alam maya pada petang ini perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Kau pelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi bacaan doa oleh Ustaz Abdul Samad bin Musram, penolong pegawai pendidikan daerah, unit pendidikan Islam, sektor pembelajaran, pejabat pendidikan daerah Beaufort. Semoga majlis kita pada petang ini dipelihara, dilimpahkan sepenuh nikmat, dan menambah tautan kemesraan, serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan jutaan ketenangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis seterusnya mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Haji Kadir, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, untuk memberikan ucapan dan mandat, seterusnya merasmikan Majlis Perhimpunan Bulanan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bagi bulan Januari tahun 2022. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, PPD Beaufort The Great bersama melangkah kebenaran. Yang berusaha semua Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort, Ketua-Ketua Sektor, Pegawai SIP, Pegawai HISC, penolong pegawai pendidikan, pejabat pendidikan daerah yang berusaha, pengurusi Persatuan Pengetuan Sabah daerah Beaufort, Tuan Awang Besar bin Surat, yang berusaha Timbalan yang dipertua Majelis Guru Besar daerah Beaufort, Tuan Haji Ma'rif bin Yusuf, yang berusaha pengontrol Cemerlang, pengontrol guru-guru besar Cemerlang, penolong kanan, serta sidang maya yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya juga, maka pada pagi ini kita dapat berkumpul secara maya untuk sama-sama menjayakan perhimpunan bulanan untuk warga pendidikan di daerah Beaufort. Saya mewakili pegawai pendidikan daerah Beaufort, Encik Putri bin Adi Ahmad, untuk menyampaikan amanat daripada Tuan PPD, tahniah kepada jawatan kuasa pengelola pada kali ini, yaitu sektor pembelajaran yang diketuai oleh Timbalan Pegawai Pendidikan Beaufort, Encik Zulkifli Abdul Hamid, juga merangkap Ketua Sektor Pembelajaran di Beaufort, dan turut dibantu oleh sektor-sektor lain. Tahniah juga kepada semua pengetua dan guru besar serta hadirin maya kerana dapat meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang dihormati, bersesuaian dengan tema Perhimpunan Bulanan Januari 2022 ini, yaitu mendepani cabaran memacu kemenjadian modal insan cemerlang, kita ingin kembalikan budaya kerja
Etika Kerja dan Halat 7 PPD Beaufort The Great bersama melangkar kegemilangan seperti yang diilhamkan oleh Tuan PPD daripada perkataan Beaufort itu, yaitu be efficient, aim, utilize, focus, outcomes, reward dan juga teamwork. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah pun memahami dan juga menghafal etika, 8 etika kerja ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang saya hormati, saya percaya tuan-tuan pengetua, guru-guru besar adalah pemimpin dan pentadbir yang diberi kepercayaan dan amanah dan juga merupakan pemimpin sekolah dan mentadbir institusi masing-masing dengan lebih baik dan cemerlang. Kecemerlangan adalah kepada semua dan dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin dan percaya serta menaruh harapan kepada semua warga pendidik di daerah Beaufort akan membuat lebih baik daripada yang sebelum ini dan membuat pencapaian yang lebih menggembirakan dan membanggakan daerah Beaufort. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina. Semoga pada tahun ini kita akan dikurniakan rezeki yang lebih. Dalam bahasa Cina kita sebut Gong Hei Pacoy. Gong Hei Pacoy. Jadi dengan itu saya tidaklah berniat untuk memanjangkan ucapan ini. Bagi pihak pegawai pendidikan daerah, dengan ini saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan perhimpunan bulanan Januari tahun 2022 yang dikendalikan oleh Sektor Pembelajaran PPD Beaufort. Sekian, yang baik itu daripada Allah dan segala kekurangan itu datangnya dari saya sendiri sebagai hamba yang serba kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Haji Zulkifli bin Haji Kadir, atas ucapan dan perasmian Majlis Perhimpunan Bulanan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, perhimpunan pada petang ini diteruskan dengan sisi bicara pencetus minda. Sebelum itu, dibacakan serba sedikit latar belakang ceramah kita. Beliau merupakan konselor berdaftar dan perunding motivasi MBK Dynamics Konsultan Kota Kinabalu Sabah.
juga merupakan personality TV RTM, program Empati 13 episod. Personality radio Sabah FM slot refleksi dan merupakan TikTokers influencer dengan lebih 105.000 followers. Dengan ini, bagi memanfaatkan masa yang ada, Majlis berbesar hati mempersilakan kaunselor hebat kita, Tuan Haji Makhtar Imam Haji Nur, untuk meneruskan acara bagi menyampaikan bicara inspirasi, kuasa cinta kerja. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana hari ini Ayah Haji dapat bersama dengan tuan-tuan perempuan, khususnya warga pendidik di daerah Beaufort dalam program perhimpunan bulanan bulan Januari, khususnya kepada peserta-peserta yang bersama. Sudah tentulah Ayah Haji nak merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai pendidikan daerah Beaufort yang sudi menjemput Ayah Haji dan urus dia yang mengatur, semua pegawai-pegawai urus dia yang mengatur program ini. Terima kasih. Tahniah PPD Beaufort kerana perhimpunan bulanan untuk kali ini membawa tema besar iaitu mendepani cabaran, memacu perkembangan modal insan cemerlang. Masya Allah, tugas besar dan tanggungjawab besar kita warga pendidik, khususnya guru-guru untuk memacu kecemerlangan modal insan ini. Jadi sudah pasti untuk kita pastikan kita dapat memacu modal insan yang cemerlang untuk menjadikan murid kita, pelajar kita insan cemerlang suatu hari nanti, sudah pasti bermula dengan diri kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pengurusan di dalam pendidikan. Dahulu mesti menunjukkan sikap dan prestasi yang cemerlang dalam kerjaya dan kehidupan. Betul kan? Maka hari ini untuk mencapai apa yang kita hasratkan melalui tema besar ini, Haji bawakan, titipkan bicara tentang kuasa cinta kehidupan, kuasa cinta kerja, kuasa cinta kehidupan, kerana ini akan menjadikan panduan mudah untuk kita semua, tak kira siapa, apalagi kita sebagai pendidik, untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita dalam kerja kita untuk membina modal insan ini supaya kita mudah, kita tidak lari daripada jalan yang benar, jalan yang lurus. Mari kita dengar kuasa cinta kehidupan, kuasa cinta kerja yang Ayah Haji nak bawa ini, sebab dia akan membawa kita akhirnya sampai ke syurga, insya-Allah. Kuasa cinta kerja, kuasa cinta kehidupan berteraskan hablum minallah, hablum minannas, cinta Allah dan cinta sesama manusia. Bermula waktu Ayah Haji pertama kali menunaikan fardu haji 2010. Di sanalah bermula tips atau modul kuasa cinta yang Ayah Haji bawa, iaitu setelah Ayah Haji bersama dengan rakan-rakan mutawif dan ustaz-ustaz yang bersama menyelusuri perjalanan cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada isteri kesayangan Siti Khadijah. Daripada rumah Rasulullah bergerak ke perkuburan Ma'la, Ayah Haji bersama merasakan kehebatan cinta Rasulullah, mendukung sendiri jenazah Siti Khadijah untuk dikebumikan di perkuburan Ma'la. Masya Allah, sepanjang perjalanan daripada rumah Rasulullah ke perkuburan Ma'la, kita dapat rasa bagaimana hebatnya cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah. Maka di depan Kaabah Ayah Haji berdoa, ya Allah, berikan sesuatu yang Ayah Haji boleh bawa untuk senang Ayah Haji bicara, membawa ramai sahabat dan rakan bersama untuk meneruskan kehidupan kerja daripada keluarga dan dimanapun untuk menuju syurga dalam urusan tanggungjawab dan amanah kerja. Maka itulah lahirnya kuasa cinta dalam kerja, kuasa cinta dalam kehidupan. Okey, mudah kan? C-I-N-T-A. Apa itu cinta?
Cinta yang Haji bawa ialah cinta yang sejati, cinta yang berteraskan cinta Allah dan cinta sesama manusia. Ini bukan cinta palsu, ini bukan cinta dongengan, ini bukan cinta novel. Okay. Tetapi cinta kisah benar. Baik. Dengar, fahami dan hayati untuk kita amalkan dalam kehidupan, khususnya sebagai pendidik. Okey. C, kuasa cinta yang pertama. Apa itu C? C adalah ceria. So, warga pendidik kita, siapapun, di manapun, mulakan hari-hari dalam kehidupan dengan wajah yang ceria. Orang ceria macam mana? Ceria ditampilkan dengan wajah yang senyuman. Kita senyum jumpa siapapun. Bayangkan seorang guru penolong kanan, guru besar, penolong guru besar dan semua guru datang ke sekolah dengan senyuman, datang ke sekolah dengan ceria, menunggu pelajar dengan ceria, masuk ke dalam kelas dengan ceria, mulakan pengajaran dengan wajah yang ceria, penuh dengan senyuman. Suasana kelas sudah menjadi sangat indah, sangat menarik perhatian pelajar. Kuasa cinta yang pertama, si ceria. Maka amalkan. Setiap hari ke sekolah mendidik bersama rakan, bersama pentadbir dan wajah yang ceria, selalu senyum, tetapi senyum yang ikhlas. Itulah datang untuk cantik, untuk lengkapkan cinta. Maka itulah untuk lengkapkan cinta. Lepas C adalah I. Apa I? I adalah ikhlas. Jadi senyuman tadi, wajah yang ceria tadi, mestilah senyuman yang ikhlas. Bukan senyum sumbing, bukan senyum perli, bukan senyum main-main, tapi senyuman yang ikhlas datang dari hati. Senyuman yang ikhlas akan menjadi penawar. Orang yang sakit akan sihat. Orang yang marah tak jadi marah kerana senyuman yang ikhlas tidak minta dipuji. Maka kalau kita mulakan hari kerja kita sebagai pendidik dengan wajah yang ceria, senyum dan senyuman kita ikhlas menyantuni sesama rakan, apalagi dengan pelajar-pelajar kita, Masya Allah, pelajar seronok bersedia untuk menadah ilmu yang guru akan beri. Baik. Bila kita buat kerja dengan ikhlas, apa saja bicara kita, tindakan kita, mesti dengan penuh semangat. Kata kita, sungguh-sungguh. Kerana bukan nak buat-buat. Maka bila bergabung C-I-N, N apa? N adalah niat hanya kerana Allah. Kita ke sekolah, kita mendidik, kita membimbing pelajar, tiada lain niat, hanyalah kerana Allah. Kerana ini amanah kita nak memacu modal insan yang cemerlang ini. Maka bila niat kita ikhlas kerana Allah, innamal a'malu binniyat, maka setiap langkah kita, setiap bicara cikgu, setiap tindakan cikgu di manapun akan dikira diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita pergi ke mana, kita dalam kelas berurusan mendidik dan sebagainya, wajah kita senyum, ceria. Orang suka tengok kita. Pelajar suka menunggu kita setiap kali waktu kita nak masuk kelas. Akan terasa ilmu yang diajarkan, ikhlasnya guru memberi. Akan masuk ke jiwa, akan masuk ke hati, akan diingat sampai bila-bila. Dan di sisi Allah, kerana niat kita tak lain hanya kerana Allah, maka setiap bicara, setiap tindakan, setiap ilmu yang kita berikan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan? C-I-N. Tapi belum lengkap lagi cinta kan? C-I-N-T. Maka inilah yang menjadi trust dalam kehidupan, dalam kerja kita. Apalagi sebagai pendidik, kita taatlah perintah Allah. Patuh apa yang agama suruh. Hindarkan apa yang agama larang dalam kerja buat kita, dalam mendidik anak-anak bangsa kita. Taat, patuhlah peraturan sekolah. Sebagai guru, sebagai warga sebuah sekolah ataupun warga pendidik di daerah Beaufort, kita kena patuh, kita kena taat, kita kena hormat pemimpin-pemimpin kita. Daripada guru besar, pengetua dan juga pegawai-pegawai, apalagi
pegawai pendidikan daerah di daerah kita bertugas kita berenang. Inilah ketaatan. Inilah yang agama ajar. Maka keharmonian berlaku dalam daerah kita, sama-sama bekerja dengan penuh ceria, dengan ikhlas demi Allah, kerana Allah, dan kita taat kepada perintah Allah dalam gerak laku kita, dalam bicara kita. Maka bila kita sudah buat kerana taat kepada perintah Allah, tidak ada lagi orang yang curi tulang, tidak ada lagi orang yang buang masa, tidak ada lagi guru-guru yang mengajar sambil lewa, kerana semuanya buat kerana Allah. Ikhlas. That's the power of love. Kuasa cinta. Okay, baik. C-I-N-T. Belum lengkap cinta, bukan? Nak lengkap cinta mesti ada A. C-I-N-T-A. Apa itu A? A inilah yang membezakan siapa kita. Kita guru yang macam mana. Kita suami isteri yang macam mana. Kita manusia yang macam mana. A yang membezakan kita dengan orang lain. Apa itu A? Amalan. Adakah apa yang kita ada ilmu, apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita? Adakah bila kita sudah belajar tentang kuasa cinta, C-I-N-T, adakah kita amalkan? Sebab realitinya ramai orang berilmu, ada ilmu agama, ada ilmu segala, tapi tidak diamalkan. Maka tak ada ke mana, tak ada nampak hasilnya. Sebenarnya ramai orang berilmu, tetapi kerana tidak diamalkan di tempat yang benar, maka tak ada apa maknanya. Dan Allah berjanji, Allah hanya akan angkat darjat seseorang itu, orang-orang yang berilmu, bila dia menggunakan ilmu di tempat yang betul. Tahniah semua guru, guru perungkanan, penolong guru besar, guru-guru semua, pengetua dan guru besar, semua warga di pendidikan. Sebab kita berada dalam organisasi yang memang akan menjadi bekalan kita bila kita tak ada nanti, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Tahniah, kita insan terpilih berada dalam kelompok warga pendidik. Di mana pun kita berada. Nun di Curug Rantau yang jauh lagi besar ganjarannya berbanding kita yang di kota raya dan sebagainya. Itu Allah yang akan atur dari segi ganjaran dan pertimbangan. Tapi percayalah, makin jauh nun di pedalaman, makin besar ganjaran yang Allah berikan. Dengan syarat kita laksanakan tugas dengan betul-betul amalkan kuasa cinta dalam kerja. Kita ceria, kita gembira, buat ikhlas kerana Allah. Niat tak lain, hanya kerana Allah. Bukan minta puji, bukan kerana nak naik pangkat, bukan kerana nak dapat jawatan dan sebagainya. Tetapi niat ikhlas kerana Allah, dan kita amalkan ini dalam kerja kita sebagai pendidik, insya-Allah. C-I-N-T-A, lengkap. Maka jadikan kuasa cinta yang Ayah Haji beri sebagai panduan untuk meneruskan kerja dalam pendidikan, meneruskan kerja dalam kehidupan, dan segalanya bermula daripada rumah, dalam keluarga, dan kehidupan di mana pun. Pasti kita akan berada di landasan yang betul. Boleh ya? Okey, baik. Sekali lagi, semua dan guru-guru yang bersama mendengar bicara Ayah Haji hari ini, dalam bicara kita perhimpunan bulanan ini, dalam tema besar, mendepani cabaran untuk memacu, melahirkan insan yang cemerlang. Tanggungjawab yang besar ini, lihat. Ayah Haji nak bagi contoh mudah. Bagaimana seorang guru yang dikenang, dihormati sampai bila-bila. Ayah Haji ada seorang guru yang masih hidup, nama dia Cikgu Hajah Naimah, guru matematik Ayah Haji di sekolah rendah. Kenapa Ayah Haji masih kenang dia? Bagaimana kuasa cinta dalam mendidik yang dia terapkan. Ikhlasnya, cerianya, sungguh-sungguhnya. Niatnya bukan kerana nak minta puji. Maka Ayah Haji waktu sekolah rendah adalah seorang murid yang selalu dipulas telinga. Dia ajar matematik. Pulas telinga bukan sakit, tapi dengan penuh kasih sayang mendidik. Kamu ni pandai tapi malas. Dia cabar. Gara-gara kasih sayang dan ketegasan Cikgu Naimah, Haji sebagai anak kampung minat pelajaran matematik dengan sentuhan seorang guru yang ada kuasa cinta ini. Bermula daripada sekolah rendah, Haji sudah minat matematik. Bila ke sekolah menengah, di sekolah menengah, Ayah Haji pula jumpa dengan seorang guru laki-laki. Cikgu Alias sudah arwah. Kalau Cikgu Naimah pulas telinga, Cikgu Alias
Tangan dia yang kudung ini, hanya beberapa jari ini diketuk di kepala. Kalau salah sikit diketuk di kepala. Tapi dengan penuh kasih sayang, dia tonyoh dengan kasih sayang. Tapi Ayah Haji tak marah. Ayah Haji rindu pada dua orang guru ini. Inilah contoh guru yang amalkan kuasa cinta dalam mendidik kita. Kita dapat rasa dia penuh kasih sayang, dia penuh sungguh-sungguh. Dan kerana dua orang guru ini, Ayah Haji boleh sebut, Ayah Haji masuk ke universiti, ambil pendidikan major matematik. Nampak? Dan Ayah Haji nak sebut, Haji sebut sebagai panduan. Waktu Ayah Haji di sekolah menengah aliran sains, Haji tak minat satu orang guru, satu mata pelajaran yang dia ajar. Kenapa? Kerana tak nampak mengajar dengan penuh kasih sayang dan cinta. Datang kelasnya lambat, mengajar suaranya tak menarik, tak bersemangat. Maka Ayah Haji tak minat mata pelajaran itu. Tak payah sebutlah namanya, mungkin sudah arwah. Tapi itulah kesan hebatnya seorang pendidik. Kalau kita menjadi pendidik yang penuh dengan jiwa kasih sayang, dengan kuasa cinta yang Ayah Haji ajar, kita akan dikenang oleh murid kita sampai bila-bila. Itulah kebahagiaan bila tuan-tuan besar nanti, sebagaimana Ayah Haji sudah rasa. Tunggulah sampai masanya, you akan rasa bagaimana nikmatnya hidup setelah bersara sebagai seorang pendidik. Kemana pun you akan jumpa anak murid you. Kemana pun you akan jumpa orang yang kenal kamu, yang kenal kita. Orang akan belanja kita. Orang akan santuni kita. Inilah kehidupan yang kita mahu. Baik, tuan-tuan dan puan yang masih setia bersama, sebelum berakhir, Haji kongsikan bagaimana kita nak menilai diri kita. Sudah berapa lama kita bertugas sebagai seorang guru, kita yang tahu. Kita yang tahu. Setelah 20 tahun, 30 tahun barangkali, nilai balik. Adakah selama ini atur nilai dengan neraca kuasa cinta yang Ayah Haji ajar? Adakah selama ini kita mengajar dengan ceria, dengan kasih sayang, dengan ikhlas, niatnya hanya kerana Allah? Kalau tidak, kita yang tahu. Maka kita tahu berapa nilai pahala atau ganjaran ataupun saham yang kita sudah simpan untuk akhirat dalam dunia pendidikan kita. Kita yang tahu. Maka sebagai rumusan, Haji nak tutup bicara perhimpunan bulanan kali ini. Dalam kita nak mendepani cabaran memacu modal insan cemerlang ini, kita sendiri pun kena ingat masa silam kita sekarang dan akan datang, kerana kita nak meneruskan, kita nak memacu, bukan lagi nak berlengah-lengah. Maka sebagai rumusan untuk bicara kali ini, Haji titipkan talian hayat kehidupan untuk kita menilai berapa banyak yang kita buat kebaikan sebelum ini, atau berapa banyak yang kita sudah buat silap dan salah, untuk kita muhasabah diri, yang Haji sebut sebagai talian hayat kehidupan. Haji bawa tadi tip ini, dan kalau perhatikan dia punya scale sampai 60. Umat Nabi Muhammad SAW, purata hidup kita 60. Siapa sudah cecah 60, berkira-kiralah mungkin kita tak lama lagi untuk dijemput oleh Allah. Baik, maka cikgu-cikgu semua, sahabat-sahabat Ayah Haji, mari kita sama-sama muhasabah diri. Kita nilai talian hayat kita daripada mula lahir sehingga umur kita sekarang. Berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan? Adakah kita ikhlas selama kita mendidik 10-20 tahun sebelum ini? Adakah kita taat kepada perintah Allah dalam kerja kita? Kita tak penting dan sebagainya. Gaji kita halal. Itu kita ambil kira tuan-tuan yang tahu. Baik. Bermula dalam kehidupan kita, Ayah Haji ambil 1 hingga 10 tahun. Kisah benarnya 10 tahun sudah berlalu, sudah hilang daripada batang tubuh kita, umur kita 10 tahun. Tapi kita semua faham pada kita tak ada dosa. Kalaupun ada dosa, ayah kita yang akan tanggung segalanya. Sebab kita belum balik. Lupakan zaman itu. Zaman kita masih mandi telanjang di sungai dan sebagainya. 10 hingga 20 tahun juga sudah berlalu, hilang daripada hayat kita. Apa kita buat ketika ini? Barangkali kita sudah lepas daripada belajar sekolah menengah, sudah dah masuk kolej, masuk ke universiti, masuk institut perguruan dan sebagainya.
kan? Kita mula nak membina kerjaya. Apa yang kita buat selama kita di kolej, di universiti? Di kampung kita baik, barangkali bila di kolej universiti, bagaimana kita punya kehidupan? Kita yang tahu. Kalau banyak dosa yang kita buat, kita yang tahu. Banyak kebaikan yang kita buat, kita yang tahu. Okay? Kisah benar kalau ayah haji anak orang kampung dulu. Di kampung orang Kelantan main wow, malam-malam tengok wayang kulit. Tapi bila tahun 77 lepas SPM Ayu masuk Universiti Teknologi Malaysia di Jalan Geni dulu, Kuala Lumpur, di sana bukan lagi wayang kulit, wayang hidup. Banyak kelab dandut. Ayah haji pergi ke tidak? Ayah haji saja yang tahu. Walaupun anak tu imam. Kita lah tahu berusaha apa yang kita telah buat. Okey. Talian hayat kita terus berlalu. 30 tahun juga sudah hilang daripada batang tubuh kita. Apa yang kita buat pada umur ini? Kalau ayah haji sudah jadi pendidik, sudah bertugas di Sabah bermula tahun 81 di Sanzai. Mula jadi guru. Hebat kah? Kita yang tahu. Mengajar dengan ikhlas kah? Kita yang tahu. Kita muhasabah diri. Dah mula bercinta dan sebagainya. Dapat orang Sabah. Umur 27 ayah haji kahwin. Sampai sekarang tak balik-balik. Okey. Baik. 30 hingga 40 tahun pun sudah hilang daripada batang tubuh kita. Apa cikgu buat ketika itu? Apa ayah haji buat ketika itu? Sudah mula jadi pegawai di pendidikan, bukan lagi di sekolah. Jadi nazir, jadi pegawai unit teknik vocational, jadi kaunselor. Nasihat orang, bimbing orang untuk kebaikan. Tapi batang tubuh sendiri, siapa yang tahu? Kita yang tahu. Kita yang tahu apa yang kita buat. Betapa banyak titik-titik noda hitam yang telah ada dalam talian hayat kita. Orang lain tak tahu, tapi kita tahu. Pendekkan cerita, sampai 50 tahun pun sudah berlalu. Siapa cikgu-cikgu yang belum sampai umur ni, jangan potong nanti mati. Potong setakat apa umur cikgu saja. Dan nilai balik. Yang dah hilang itu berapa kebaikan yang kita buat. Amal tak kuasa cinta yang ayah haji ajar. 50 tahun sudah berlalu, apa kita buat? Kita semua tahu. Ayah haji tahu, sudah jadi ketua sektor psikologi dan kaunseling, mengatur guru-guru yang bermasalah yang perlu dibantu bersama semua kaunselor-kaunselor di daerah. Kalau ada yang mendengar ni, terima kasih atas kerjasama semua selama ayah haji menjadi ketua sektor psikologi dan kaunseling. Alhamdulillah, banyak yang kita bantu, banyak yang kita santuni, program mayang masih ada yang sayang dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi yang kita nak kenang balik, apa keburukan apa yang tak baik yang kita lakukan. Perlu muhasabah diri. Kalau untuk ayah haji, sebenarnya sudah pun 63. 60 sudah berlalu, sudah nak masuk 63, sekarang 62. Kalau 9 baru-baru ini sudah 92. Nampak? Sudah hilang daripada batang tubuh. Masya Allah. Ada orang yang Allah beri keizinan selepas 60 sampai 90, ayah haji 60 lebih, ini adalah bonus. Peringatan Allah kepada kita. So, berhati-hati. Bila-bila masa sahaja kita akan dipanggil oleh Allah. Maka mari muhasabah diri kita selama kita menjadi pendidik, daripada mula bertugas sebagai seorang guru di mana pun, kenang balik yang kemarin sudah berlalu apa yang kita buat. Dalam nak memacu kemenjadian anak-anak insan cemerlang ini, kita kena cemerlangkan diri kita terlebih dahulu. Muhasabah diri. So, hari-hari kemarin yang sudah berlalu, kita yang tahu, jangan buat lagi perkara yang salah. So, kemarin sudah berlalu, sudah jadi sejarah. Hanya boleh dikenang, tak boleh kembali. Tapi ambil yang baik itu, terus kita perbaiki. Yang baik kita teruskan. Yang tak elok, never do again. Jangan buat lagi. Maka bersyukur kita masih ada pada hari ini. Here and now, hari ini, anugerah yang cukup besar daripada Allah untuk kita, siapapun kita, di mana pun kita. Mari kita buat yang terbaik. Mengajar seolah-olah hari ini mungkin kelas yang terakhir. Okay? Jadi, hari ini kita buat yang terbaik. Syukur kita masih hidup. Maka kalau hari ini kita mengajar, mungkin ini kelas yang terakhir. Hari ini kita solat, mungkin ini solat terakhir. Kasih sayang kita suami isteri dengan anak-anak, ini mungkin hari terakhir. Malam ini kita tidur, mungkin ini tidur yang terakhir. Maka kita sentiasa buat yang terbaik, kerana mungkin hari ini hari yang terakhir. Jangan tunggu hari esok, kerana esok belum pasti.
Maka kalau semangat ini kita teruskan dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang pendidik, kita akan jadi guru yang sangat hebat. Mengajar dengan terbaik, berurusan dengan kaedah terbaik, segalanya urusan keluarga terbaik. Kerana kita amalkan kuasa cinta dalam kerja, kuasa cinta dalam kehidupan. Ingat ya, kemarin sudah berlalu. Buat yang baik, yang tak baik jangan buat lagi. Sebagai pendidik, sebagai siapa pun dalam kehidupan kita. Maka hari ini buat yang terbaik. Dan hari ini juga, kalau kita ada salah dan silap kepada siapa? Kepada guru besar ke, kepada pengetua, rakan-rakan sekerja kita. Hari ini juga kita bermaaf-maafan dengan penuh kasih sayang. Manusia hebat ialah manusia yang bila salah mohon maaf. Dan manusia hebat adalah manusia yang sedia memaafkan. Tidak ada dendam kesemat. Hidup akan jadi tenang, setenang-tenangnya. Untuk meneruskan kehidupan, sisa-sisa hidup yang masih ada. Maka jangan tunggu hari esok. Hari ini, guru-guru di daerah Beaufort, di bawah naungan pejabat pendidikan Beaufort, jadilah guru yang terbaik, amalkan kuasa cinta dalam kerja dan kehidupan. InsyaAllah sama-sama kita berjalan menuju perjalanan yang lurus nun syurga. Doa sama-sama kita jumpa di syurga. Terima kasih semua. Ayah Haji doa semua guru-guru khususnya di daerah Beaufort menjadi guru yang terbaik yang akan dikenang oleh murid-murid anda sampai bila-bila, sebagai nama guru yang baik, sebagai nama guru yang dihormati, yang mereka juga akan doakan untuk alam barzah kita. Okay? Jumpa lagi. Mohon maaf atas salah silap bicara dan tutur kata. Doa sama-sama kita akan jadi manusia yang hidup berjaya dunia dan akhirat. Akhirnya kita sama-sama berjumpa di syurga Allah. Sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Makhtar Imam Haji Nur atas bicara motivasi berinspirasi yang cukup bermakna sebentar tadi. Ada ruang dan waktu moga kesempatan pertemuan seumpama ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi. Sebagai tanda penghargaan atas kecemerlangan dan komitmen warga kerja pendidikan sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat PPD Beaufort, acara petang ini diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada setiap penerima. Mari kita sama-sama tumpukan perhatian senarai penerima seperti dalam paparan.
Majelis mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima sijil penghargaan dan anugerah serta para penerima kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 44 hingga grade DG 54 khas untuk penyandang secara time-based berasaskan kecemerlangan pada tahun ini. Semoga para penerima dan juga seluruh warga pendidik daerah Beaufort terus beraspirasi dan komite cemerlang dalam menggalas amanah yang diberi dengan penuh berintegriti. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum acara petang ini berlabuh pergi, majlis ini kita serikan juga dengan sambutan hari lahir bagi pegawai dan staf di PPD serta para pentadbir sekolah yang lahir pada bulan Januari tahun 2022. Mari kita sama-sama saksikan tayangan slide dalam paparan. Selamat hari jadi, happy birthday kepada semua pegawai, warga guru yaitu kalangan pemimpin sekolah, staf aktif yang lahir pada bulan Januari tahun 2022. Moga panjang usia, sehat sejahtera, dan terus dilimpahkan rezeki melimpah ruah. Tuan-tuan, puan-puan, dan hadirin sekalian, perhimpunan bulanan bagi bulan Januari 2022 kini sudah berada di penghujung acara. Maka dengan ini majlis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua jemputan yang hadir menyerikan majlis ini, dan tidak dilupakan seisi warga kerja yang telah mencurahkan keringat menjayakan majlis ini. Payah disusur sehari-hari, terang mentari mencari lokan. Hamba menyusun 10 jari, salah dan silap harap maafkan. Salam hormat, salam PPD Beaufort. PPD Beaufort Tegrit sama melakat kegemilangan. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan ketika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.